Kira TV. Okay, Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali ke Akira Ronin Podcast. Okay, hari ni tetamu saya adalah Ahmad Hilmi. Hai Hilmi. Hai. Okay, Hilmi hari ni jadi yang akan cerita pasal pengalaman dia. Betul tak Hilmi? Pengalaman misteri. Baik. So Hilmi, Ya? macam mana Ya? puasa? Macam mana puasa? Puasa pakai plastik hitam lah. Weh. Itu pun Ya, misteri puasa. juga. Itu pun misteri juga tu. Misteri plastik hitam. Misteri plastik hitam ya. So far time puasa ni tak ada kena ganggu mana-mana lagi lah. Tak ada lah. Dekat ni tak ada ya. Okay. So Yumi rasa boleh lah kot cerita. Oh, okey lah. Okay. Tak tahu sana. Nak tahu dia biasa je. Macam like dia kata orang tu penjelmaan dia. Penjelmaan biasa je. Jelmaan ya. Tapi tak nampak like 100% lah. Nampak dia macam libas-libas. Oh. Habis ada setengah sekali tu masa aku pergi camping tau. Aku pergi camping. Masa tu form 3. Camping kat Camp Palas. Camp Palas tu. Lepas tu lepas jaga trekking. Lepas jaga trekking and then nak masuk maghrib tu nak pergi solat lah. Mandi sat bawah. Aku dah mandi balik pada tempat mandi tu. Jumpa dengan member aku tu dia kata baru dia nak on the way mandi. Alamak lah sembang lah. Lepas tu sampai kat kemah jumpa lagi member yang sama tu. Dia tak member yang nak pergi mandi tadi tu. Yang baru nak pergi mandi, yang baru nak pergi mandi tu. Yang jumpa kat kemah tu dah siap makan baju Melayu nak sembahyang. Nak solat lah. Aku pun macam 2 kali jumpa. Lepas tu dia pun kan siapa dia Allah. Betul lah dia macam benda tu ada kan bila kami jungle trekking kat hutan kan. Betul. Dan tu satu. Lepas tu di same time masa ni lepas Tawan aku meninggal aku terbantuk tu tidur rumah dia dalam 2-3 hari tu. Aku tidur tu jaga jam 4 pagi tu masuk tandas buang ayak orang. Keluar tandas tu nampak Tok Wan aku duduk ujung tengok aku. Oh. Time tu memang dalam sedar ke dalam tengah mamai? Aku sedap tapi macam still ada mata tu macam berlali lagi lah. Tapi still duduk sedap lah. Tapi memang jelas tu dia lah. Memang jelas lah nampak dia. Dia tengok aku macam what. Lepas tu dia lari ke dapur lari macam kelibat. Dia lari masuk dapur. Aku tu nampak tu terus masuk tidur. Dah nak tidur tu kat depan rumah tok aku tu lah ada pocong 24. Oh, 2 kali nampaknya. 2 kali aku nampak. Aku tu dah lah aku tidur kat depan. Tidur kat tamu tau. Tak ada aku seorang kat situ. Aku terus tidur tu. Tidur payung tu kat otak aku. Itu lah. Cakap ni waktu masa aku main kat Shah Alam pun ada juga. Shah Alam masa dekat sini ke berlaku dalam
Masa tu Tahun aku ni ke duduk apa? nak 27 tahun masa aku mula-mula masuk. Mula-mula masuk MSU. Mm-mm. Hmm. Ada member aku tu dia bawa housemate dah. Bukan housemate dah, dia bawa member dah. Housemate aku tu bawa member dah. Hmm. Member dia tu ada sakau. Oh. Member dia ada sakau. Habis dia masuk dalam bilik tu, kena kami apa, jadi berat tau. Kami badan jadi berat tau. Berat macam. Lepas tu dia berat tu macam macam ada benda duk tindih kau. Oh. Dia bau tau. Nah. Lepas tu malam tu nampak benda duk macam duk kelibat lalu tau. Hmm. Member aku kena cakap tu. Kena? Dia belakang dia tu kena cakap dengan benda tu. Tapi memang dia tahu itu benda tu atau Dia tahu sebab yang dia kena cakap tu sebab dia nak tagak rumah, dia tak mau bagi benda tu ni. yang Benda tu member benda tu kacau dia. cakap tu member yang ada tu ke bukan? Yang kena cakap tu aku punya ketua rumah lah. Dia memang kalau bab-bab tu dia pandai berubat orang lah. Dia pandai berubat. Lepas tu kalau orang kena kacau lah, kena histeria lah, dia yang akan pergi tolong lah. Hmm. Macam tu lah, lepas kami kena tu dia nak pegang lah, dia tak mau dia. Dia tunjuk aku ada berlaku depan aku. Dia masa tu dia duduk bilik aku, dia duduk apa spray yang Yasin semua. Uh-huh. Belakang tiba-tiba ada bekas, ada kena garis, kena cakap. Nampak bekas kena cakap. Oh, Memang jenis aku macam nampak. lah, dah jadi depan aku nampak. Dia kata kena cakap dia. Benda tu kacau dia. Tapi memang tahu lah yang kawan yang seorang tu memang ada. Tapi memang tahu memang sebab dia selalu masuk rumah aku tu. Tapi dah dia member housemate aku kan, aku pun tak boleh jaga barang dia. Dia masuk setiap kali dia masuk benda tu ni macam sebab yang ketua rumah aku tu pun dia ada macam benda dia jaga dia kat tau. Oh. Tapi bukan macam saka ke apa ke, macam benda tu suka kat dia. Nah, so kira bila dia tu masuk sekali dalam tu rumah, dia macam lawan tau. Kira Dia lawan. bertembung lah. Dua dalam satu lah kiranya Dia lawan nak ni siapa nak conquer tempat tu. Oh. Tu yang dia jadi ni. Kat tu ni lah aku tak lebih aku yang benda nampak tapi depan mata tu nampak je lah, tak nampak je. Aku lari je. Tapi yang So far masa yang benda tu berlaku, hang tak ada buat apa-apa benda lah. Kiranya macam tak ada buat benda pelik lah rumah-rumah tu. kalau nak buat benda pelik tu macam ada lah tapi macam dia pun benda tu tak kacau aku sangat. Aku cuma nampak benda tu tapi dia tak kacau aku. Yang buat benda pelik-pelik tu aku punya housemate lah, dia pun yang dia kenal. Mungkin sebab benda tu marah ke barangkali. Masuk perempuan semua. Lawan dia lah. Ada lah tapi benda tu dia tak suka. Kenal dia member aku tu lah kenal. Tapi okey lah dia apa tu, tapi bukan member aku tu kenal, dia punya awek dia kenal. Lepas balik tu dia awek dia rumah dia kena masuk. Maknanya dia ikut balik rumah. Dia mengikut Dia ikut kalau macam tu dia ikut. Kalau apa aku tak tahulah dia macam mana dia ikut atau random apa kan. Tapi dia ikut lah. Lepas tu betul pula mandi balik daripada rumah tu tak mandi ke, tak ambil uduk ke apa ni, tidak tentu orang dah. Lepas tu masa sekolah pun ada agak. Masa sekolah aku kena, tapi yang ni member aku tu dia orang buat kat dia. And then kawan classmate dia tu yang sebelah dia tu, dia tu badan lemah tau. Bila kalau macam benda tu nak kacau apa kan, member aku yang badan lemah tu yang selalu jadi macam medium untuk benda tu masuk tau. Kira jadi mangsa lah. Ada sekali tu itu kan belajar sastra, belajar kewisi, belajar ulit mayang semua. Duk baca kena sampuk dalam kelas. Immediately kena. Dia terus macam terpengsan. Waktu dia bangun dia mengom semua, nak lari keluar dalam kelas.
Kami kena tahan dia. Kena tahan dia. Dia memang menjerit gila tu. Aku yang budak-budak kelas aku yang lain apa bawah kat lari. Bukan lari keluar. Aku takut. Tinggal kami yang dah lelaki dalam kelas tu 4 orang lah. 6 orang. Semua. Kami nak kena tahan perempuan tu. Oh. Seorang duk azan, seorang duk try halang dia, seorang tu ni. Seorang itu panggil ustaz. Memang ni dia lompat sana, lompat sini. Aku terkejut saya tengok. Habis yang masa aku form 3 ada sekali. Tapi yang tu macam aku tak kenal budak tu. Budak tu budak form 4 dah. Dia kena. Lepas tu dia lalu kat kami punya koridor. Dia lalu kami ingat biasa je. Macam tak perasan lah. Dia duduk tunduk tu. Dia sampai hujung tu dia menjerit. Sampai hujung koridor dia menjerit. Tu dia lari balik main depan. Dia menjerit. Dia jerit apa? Tak dengar. Dia jerit biasa macam mengilai je. Lepas tu dia lari main kat kelas kami tu. Ke ustaz duduk di gang kat belakang. Ustaz nampak lah. Ustaz dah pasal sebab kelas kami tu tingkat 3 tau. Dia naik dari tingkat 3. Dia pun macam duk perasan lah. Sebab dia seorang duk jalan macam pelik kan. Aku panggil lah ni ustaz Umar. Sebab masa tu apa banyak ke budak-budak sekolah aku duk kena histeria. Memang kira hotspot lah. Tu yang lepas pengetua aku tu, dia lepas pada pengetua aku tu dia try buat ni kan, baca-baca semua tu baru kurang balik. Kalau tak memang selalu lah jadi. Lepas tu still ada lagi ke atau macam mana? Lepas tu tak tahu lah masa last benda tu jadi masa aku form 6 tu. Yang member aku kena sampuk tu. Nah, yang tu last benda tu jadi kat sekolah tu. Lepas aku keluar, aku tak dengar cerita, tapi yang pengetua masa aku form 6 tu, pengetua baru tu dia tak percaya benda-benda tu tau. Dia macam apa tu main-main maksudnya dia tak percaya tu maksudnya macam mana? Dia tak pernah, dia tak faham tentang dia tak faham. Dia kata benda tu hanya hampa yang duk macam hampa sendiri yang duk buat benda, buat cerita pasal benda tu lah. Ada yang benda yang berlaku time form 6 dengan form 3 ada kena-mengena ke macam mana? Sebab masa form 6 tu budak dari sekolah lain. Dia asal dari sekolah KG. And then dia main sekolah tu sebab form 6 kan. Dia masuk sekolah kami form 6. And then budak yang kena tu dia dari PRJ, Samarijaya, sekolah Samarijaya. Tu yang tak ada kata pun. Tapi benda tu macam jadi ni kan. Sebab carut sport ke lah jadi. Sebab sekolah, kiranya sekolah tu memang ada sejarah lah. Ada. Ada dia kata ada budak try nak bunuh diri pun dah masa sekolah tu. Zaman masa dulu lah. Kira sekolah dah lama macam ni? Nak kata lama. Tak lah lama sangat. Boleh lah sebab dia dulu dia panggil KJ Ridho. Dia panggil KJ Ridho. Lepas tu lepas pada tu baru dia tukar jadi sekolah bandar. Sekolah bandar sekolah petani. Tapi masa tu atau lama tu sebab masa habis sekolah aku tu, masa zaman buat aku tu dia dah ada dah. Masa aku sekolah dia dah ada dah. Kiranya sekolah ni memang daripada zaman mak engkau dulu ke macam mana? Tapi lepas tukar nama jadi sekolah bandar. Dia tukar tu, tapi dia tukar sebab sekolah tu dulu dia antara sekolah-sekolah yang hot untuk budak-budak jahat tau. Budak gangster, budak ni memang sekolah tu memang ni lah hot spot. Sebab sekolah tu memang dia orang panggil sekolah bandar. Sekolah tu dulu dia antara sekolah-sekolah yang apa hot untuk budak-budak jahat tau. Budak gangster, budak ni memang sekolah tu memang ni lah hot spot. Budak ni
Lepas dia tukar nama jadi sekolah bandar tu baru dia kurang Kurang. ni apa masalah disiplin. Tapi yang bab mistik tu, misteri semua tu, aku tak sure lah sebab ada sebab aku benda masa aku duduk di sekolah tu pun benda tu jadi kan. Sebelum benda tu tak tahu lah. Oh. Betul lah, tu masa aku zaman sekolah. Itu masa zaman sekolah ha. Yang time-time apa ni? Masa dekat MSU tak ada. MSU pernah sekali. Lain yang kau cerita tadi. MSU pernah sekali. Tu kelas aku kelas petang kot. Sebab kira dia push sampai pukul 7 ke 8 tu kan. Kira kosong kan. Aku nak lift hujung tu. Lift kan MSU tingkat 8 ke tingkat 9 kan tandas satu ni kan. Tandas dia kan apa berantu. Aku naik aku pergi tingkat berapa? tingkat 8 ke tingkat 9 aku tak ingat. Sebab ada Tingkat ada ni ke? Tandas? Ada? Tak, maksudnya tandas belah mana ni? Tandas lelaki kat belah Academic Tower. Academic Tower. Kan ada cakap jarang kat Academic Tower. Kalau pernah masuk lah tandas tu kan. Tandas tu orang rasa pelik tau. Orang rasa seram sejuk tandas tu. Orang tak guna tandas tu. Orang tak guna sana sebab dia pahala kena kacau kat tandas tu. Tingkat 9 ke tingkat 8? Aku tak sure. Aku rasa tingkat 8. Antara dua tu lah. Aku boleh tu tingkat 8 tu. Aku kelas tu. Balik dapat aku pergi tandas tu. And then aku turun elevator yang dekat hujung kan belah tandas tu kan. Antara Science Tower dengan Academic Tower. Mana aku turun seorang kan malam tu. Tengah lift tu turun kan kat pintu lift kan. Tiba-tiba ada cap jari. Ada apa? Cap jari tangan. Dia macam dia di luar. Padahal tak ada apa masa aku masuk tu. Masa aku masuk tak ada apa. Padahal aku dalam lift tiba nampak ada bekas tapak tangan. Tapak tangan dia macam dari ke bawah ke atas. Aku dah duduk di sorang-sorang. Tapi kau seram lah time tu. Aku masa tu punya duk ni lah buat ni lah buat kuat. Punya tahu bagi takut. Turun pintu terbuka aku terkejut tu. Memang lari tak toleh belakang lah. Tak belakang lah. Lompat tangga punya panjang aku lompat yang tak kira patah kaki dah lari. Tapi time tu seorang kau buat apa? Aku kelas lah tu. Depa yang aku punya classmate aku tu, depa lalu turun dekat lift yang dekat dengan Afim Bank tu tau. Nah, depa lalu itu tak pun depa turun pakai tangga yang tengah tu. Aku macam biasa lah, habis kelas aku keluar aku jalan sendiri je, takut aku tak ikut classmate aku. Tu yang kena aku macam fuck. Yang tu kalau kat biasa yang tu lah. Yang tu betul lah. Yang tu berlaku kat MSU lah. Kalau buat kena tindih kalau kena tindih tu selalu lah. Dekat rumah. Dekat rumah Menara U. Menara U jarang. Tapi masa aku dulu kat rumah aku tu kat Sungai Petani, aku halu kena. Selalu kena tindih tu. Sampai nak jemu. Rasa dia suka sebab dia suka ke? Dia tertarik dengan kau ni? Tu tak tahulah. Kita tak ada baca apa-apa, tak ada. Aku kadang tidur macam tu, tak baca doa tidur pun, tak baca tak pagak pun. Mungkin sebab tu lah ke, mungkin.
Oh, itulah kau dah tidur lambat. Dua ke tiga. Ah, Hmm. Pada aku 4 aku tidur. hmm. Tapi lah aku tidur awal. Dekat Menara U tak ada? Tak ada benda Menara U yang tu lah masa aku housemate aku tu lah. Yang kena kacau tu. yang rumah sekarang tak pernah ada lagi lah. Rumah sekarang ada je tapi bukan dalam rumah gua, sebelah rumah aku. Oh. Kadang-kadang dengar sebelah rumah aku tu kosong. Uh-huh. Kadang-kadang aku dengar band lah, dengar dengar bunyi orang tu renovate tau. Tengah-tengah malam ke satu ke dua. Oh, Renovate duk men- oh, Tapi rumah tu duk memang ketuk tak ada. Memang kosong. kosong tak ada rumah tu. Duk ketuk dinding kan, duk paku macam duk paku benda. Ish. Mm-mm. Tapi Dengar selalu kan, ini yang aku dengar cerita lah, selalu orang kata kalau kita dengar bunyi tu sama ada dekat, rasa macam dengar kat luar, maknanya dia dekat dalam rumah. ada. Cuba check. Apa housemate engkau ke yang main. Ada apa ketuk-ketuk oh. Baik dalam kami dengar lah bilik sebelah sebelah bilik. Sebelah bilik Mm. Sebelah bilik kami ni bilik tidur tu. Hmm. Dengar dia duk ketuk-ketuk. Oh. Hmm. Ni apa, selain daripada cerita-cerita seram yang berlaku kat engkau, mungkin ada yang orang kongsi ke apa yang kau nak kongsi kat sini. Boleh juga. Ya, oh. Ya, aku siap. Kau ada kawan-kawan yang pernah kan cerita-cerita macam ni kat engkau yang kau ingat. Kalau kena macam kena si kangkang pun dah. Hmm. Kau si kangkang tu abang member aku punya abang. Member aku punya abang tu dia masa masa sekolah tu dia playboy lah. Playboy nak kata playboy tu tak lah. Hmm. Macam dia banyak ramai ramai peminat tau. Kira yang mana minat dia semua cun-cun memang cun-cun betul dengan pandai semua kira memang cukup package lah. Tu lepas dia habis belajar rumah dia kerja sebagai macam security tau. Dia Dia handsome security. sangat ke dia yang sampai semua. Boleh kata handsome ke lah. Memang handsome lah. Okay, tak dinafikan lah. Ha. Sebab satu lagi sebab mata dia pun tu macam jernih jonok. Aku tengok memang cantik juga lah mata dia lah. No? Mata dia dengan abang dia memang cantik. Dia lepas tu lepas dia kerja dengan security force tu semua, lepas tu dia jumpa dengan seorang perempuan tu lah. Seorang perempuan tu Hmm. dia baru kenal 2 bulan lah. Lepas tu tak sampai 2 bulan tu terus dia perkahwin lah. Dia perkahwin. Dia perkahwin. Kahwin situ terus. And then Dia baru kenal and then terus. yang member-member dia semua pelik lah. Pasal apa dia macam pelik lah. Baru kenal 2 bulan tu terus kahwin. Padahal mamat ni cukup susah nak lekat dengan perempuan. Selalu main lompat-lompat kan. Tiba-tiba boleh dekat dengan perempuan tu. Kira kan. Dia pun macam pelik padahal perempuan tu pun nak kata cantik pun biasa lah dia kata. Kalau banding dengan dia punya ex-ex dia yang dulu pun ex dia yang padu ni. Tapi perempuan tu dia lagi dari perempuan tu. Lepas tu lepas mula-mula macam nampak okey lah. Lepas tu baru dia start jadi pelik tau. Jadi Macam dia tak mau dia start jadi pelik. Dia macam perangai dia berubah. Dia tak mau jadi pelik. Dia tak mau jumpa dengan family dia. Lepas tu kalau dia pun nak ajak dia main rumah family dia pun macam dia selalu tak ada alasan tak boleh main lah orang lah. Lepas tu baru dapat tahu dia dapat tahu kata dia kena si kangkang. Masa dia pun jumpa masa dia dengan perempuan tu baru kenal dalam 2 bulan tu. Perempuan tu ada bawa dia pergi rumah perempuan tu. Apa dia jumpa dengan mak perempuan tu lah. Masa tu lah dia kena.
Dia kena perempuan tu bagi nasi kangkang kat dia. Tapi macam mana dapat tahu yang ni? Hmm? Macam mana boleh tahu benda tu? Sebab dia jadi memang perangai dia pelik lah. Macam dia suka sendiri betul. Macam kalau mak dia try tanya apa, dia jadi marah-marah. Macam perangai bila orang kena rasuk, kena santuk, kena santau kan. Kan dia pun jadi macam pelik kan. Mhm. Macam tu lah perangai dia tu, yang family dia nampak macam pelik sangat. Dia pun nak try nak bawa pergi berubat. Tapi setiap kali dia pun nak bawa, selalu dia tak dapat. Dia pun hilang lah. Dia hilang lah tu ni. Sebab tu tak tahu kata ni. Dia perempuan tu macam apa, macam daripada tepat sekali bawa sekali tu, dapat tahu kata dia tu kena kangkang, si kangkang. Tapi nak bawa pergi berubat lepas tu tak boleh, sebab perempuan tu dapat tahu, dia lalu macam halang. Ada saja macam penghalang dari dia berjumpa dengan apa, anak dia tu, dengan abang dia tu. Lalu ada benda halang. Sampai lah tak boleh. Sampai kira-kira sampai sekarang tak berubah. Yang tu aku tak tahu, sebab last aku jumpa dia beberapa tu lepas. Tapi dia kata still macam tu, dia pun tak boleh nak jumpa dengan abang dia. Oh, Dia ada alasan. oi bahaya. Aku duduk heran apa hal baru dia. Padahal kalau dia nak pick up pasal duit ke apa, mamat tu kerja besar lah. Tapi ada banyak macam perempuan tu banyak duduk habis duit dia. Habis duit dia dah lah kerja security lah. Perempuan duduk habis duit dia. Aku macam dia cari mamat kaya mana. Betul. Oh. Tapi pula dia pun tak boleh nak ni. Dia perlu buat. Nah, yang last time aku dengar dia tak boleh bawa dia buat. Lah aku tak tahu macam mana. Bahaya tau. Sekarang zaman-zaman sekarang pun still ada yang main-main benda ni. Yang masa yang Fonsik tu satu ke? Yang masa Fonsik yang budak yang kena tu, bukan yang budak yang bukan budak demah tu, yang member aku yang kena tu. Dan tu boyfriend dia sendiri yang buat. Yang tu hantar apa pula tu? Dia hantar benda tu lah, kacau perempuan tu. Sebab perempuan dia break dengan perempuan tu break dengan dia macam mana tu, dia tak puas hati, dia hantar benda tu perempuan tu setahun dia duduk rumah, dia tak boleh keluar. Sebab benda tu. Sebab kalau dia nak keluar, dia duduk nampak benda tu duduk depan rumah dia. Wow. Kira memang kacau lah, dia perempuan tu punya mental lah. Sampai lah, walaupun dia dah okey dah. Dia dah okey dah, tapi dia still ada kena kacau. Macam dia tak boleh pergi pantai malam-malam. Dia tak boleh, kira dia ada pantang dah, dia tak boleh pergi. Lepas tapi tak apa. Tapi okey lah, lepas law pun dia dah kahwin dah. Kira benda tu tak ada lagi lah. Ada macam kacau dia directly tu tak ada lah. Tapi dia still kena ada macam pantang lah. Tak mau bagi jadi balik Tak nak bagi trigger balik lah Macam dia punya pantang tu, macam dia tak boleh pergi pantai malam-malam, dia tak boleh ni, tak boleh tu. Dia nak, tapi dia punya mental tu pun selalu kacau. Badan dia pun kadang-kadang lemah sebab benda tu. Betul ya. Tapi lah okey lah, dia pun dah kahwin semua, bahagia. Habis tu sakai kau boyfriend dia. Tak puas hati tadi. Buat macam tu macam buat kemaruk sangat agak Berbalik kepada cerita kau yang first kali tu kan, yang pasal ke hutan tu kan. Lepas kau dah jumpa kawan kau tu, ada benda lain berlaku ke atau tu stop? Nak kata macam mana. Tapi masa lepas aku cakap dengan aku tu, masa kami solat maghrib semua tu, masa aku solat maghrib tu, aku tak senang duduk saya. Macam apa, aku tak tahu nak kata
macam mana rasa dia tu aku tak boleh nak describe, tapi dia macam tak senang duduk. Sebab Masa aku kau nak solat terfikir benda tu lah. nak kata terfikir benda tu tak, tapi dia macam feeling kau, badan kau tu macam dia tak senang duduk. Macam aku nak solat tu macam aku macam apa gila dah ni. Oh, tak boleh boleh juga. Tapi malam tu ada dia macam apa kacau-kacau tau. Macam dia kan tengah tidur dalam kemah kan, ada macam dia duduk main kemah semua. Dia main. Tapi ujak lah tapi ujak kemah aku du tengah-tengah keliling dengan kemah lain lah. So taklah macam apa, takut sangat. Kawan aku pun dia pun takut. Dia dah habis mandi dah siap lah. Tapi aku jumpa tu baru nak mandi. Aku macam dah sudah. Kat hutan kan. Benda tu berlaku kat hutan lah kan. Lepas tu pula baru lepas apa pusing hutan tu kan, lepas jaga Ha. trekking kan. Tapi memang Lompat kat hutan pun memang tak lewat dia. tempat depa. Betul. Sebab aku dulu pernah masuk PKN sekejap. Aku pernah masuk PKN sekejap 2 minggu lepas tu aku keluar sebab aku masuk yang college Unicode tu kan, dapat tawaran tu. Lepas tu sampai sekarang dah tak ada lah PKN, jadi selamat lah, tak payah sambung balik lah. Masa tu berlaku hari kedua tak silap aku. Hari kedua kat PLKN. Time tu kita orang ada macam mahau malam tu. Lepas tu benda tu berlaku malam. Kawan apa sebelum ceramah tu ni kan dia orang ada roll call kan. Sebab kau pernah masuk PLKN kan? Dok, Pernah masuk. Aku tak check pun dah mau kenal dak. Jadi sebelum ceramah dia orang ada macam roll call tau. So, time roll call ni ketua rumah tu, ketua dom dia akan kira siapa yang tak ada, siapa yang ada. Jadi dia kira lah. Kira. Dia kira ada time tu dalam dom tu ada 17 orang. Sebenarnya 16 orang. Lepas tu terlebih seorang. Lepas tu dia heran tau. Dia cakap, asal aku kira ada 17 orang. Masa dia cakap dekat apa yang jaga tu lah kan. Pelatih dia ni, jurulatih tu. Jadi jurulatih tu suruh check lagi sekali. Dia check. Still dapat 17. Dia cakap, ada terlebih seorang ni, dia kata. Tapi dia tak dapat nak pastikan siapa. Sebab dia tengok semua muka sama, muka yang dia kenal. Tapi tak ada pun yang dia rasa terlebih. Masa jurulatih tu yang dia macam dia apa panggil nama lah kira kan. Sebab dia kata lagi ni okey, dia panggil nama, kau angkat. Kita orang angkat tangan lah, siapa ni. Lepas tu time tu dia kira guna tu lah yang angkat tangan tu kan. Kira betul 16 orang. Lepas tu dia dah pucat lah muka. And then the same night masa ceramah tu, time tengah ceramah tu tiba-tiba elektrik putus, blackout. Lepas tu pelatih wanita, Wirawati, kita orang panggil Wirawati kan, pelatih wanita tu Wirawati lah. Ada seorang Wirawati ni menjerit. Dia menjerit macam histeria tau. Lepas tu dia ada yang seorang ni, dia memang macam sikit lah. Dia sebab dia memang kalau time solat tu memang dia yang jadi ni selalu lah, yang jadi imam apa semua kan dekat surau. Dia cakap dia nampak ada macam satu lembaga tinggi juga lah. Tapi dia tak dapat nak describe macam mana wajah dia macam tu lah. Sebab dia kata memang tinggi. Itu je yang dia boleh cakap. Dia tak boleh nak describe, dia kata.
Oh. Tu salah satu yang berlaku lah. Yang aku tahu sebab dekat hutan kan. Bab-bab kena rasuk. Kalau nak cakap yang kat asrama, aku dulu pernah, yang masa lepas aku belajar dekat PLKN tu, aku ada masuk college yang sebab aku dapat tawaran college Unicorp lah. Tu yang aku, apa ni, keluar dari PLKN tu. Masa, Yang dekat kena masuk KPTN tu. sebelum aku masuk, sebelum aku masuk KPTM, aku masuk college Unicorp. Aku keluar College tu. PLKN sebab itulah yang masuk tawaran tu kan. Jadi dekat dekat situ memang apa ni, setiap hari Sabtu pagi pukul 7, lepas subuh memang ada kawat tau dekat situ sebab dia Universiti Koperasi Polis kan. So memang ada kawat lah. So nak dijadikan cerita, pagi-pagi ada seorang ni kira macam first time tau, first class untuk yang kawat tu. Aku dalam SEM 1 first time ni, first apa? First day untuk yang kawat tu lah. Yang seorang perempuan ni kena rasuk, kena sampuk. Time nak kawat lah. Pagi lepas subuh tu. Kita orang tengah beratur, belum start kawat lagi, tapi yang perempuan ni dah kena. Tu tengah ada perhimpunan dulu kan. Dia nak terangkan apa kita orang punya ni, kenapa kita orang kena kawat semua tu. Yang tiba-tiba seorang ni kena. So yang jaga tu, yang apa, yang ajar kawat tu kan, dia nak tenangkan mula. Dia nak tenangkan, tapi yang ni bukan biasa-biasa punya ni tau yang masuk dia. Kira baca-baca pun tak jalan. Kau bayangkan perempuan yang kecil, dia kecil je, dia boleh bersilat lawan dengan yang warden tu. Pagi-pagi dia bersilat. Time tu kira aku ni tak nampak sangat lah sebab aku belah-belah ujung. Tapi dengar yang dia kena menjerit mula. And then masa tengah kumpul ramai-ramai nak pergi tengok tu, yang aku nampak dia bersilat. Dia bersilat lawan dengan tu. Ya, lepas tu kira benda ni dia cakap, okey, korang semua bersurai dulu, nanti apa keadaan dah okey, dia orang panggil balik lah, kira nak breakfast ke apa, pergi lah dulu kan. So aku tak tahu apa yang berlaku, apa yang dia orang buat, apa cara dia orang sembuhkan, aku tak tahu lah sebab kita orang dah cawa time tu. Tapi memang terkejut lah tengok perempuan badan kecil boleh bersilat dengan warden yang badan memang tegak macam tu. Tak tahu. Sebab dia jenis yang, benda tu yang jenis yang melawan punya jenis tau. Dia memang baca-baca, dia tak ni. Jadi dia memang pelawan. Tu antara yang tak ada, mungkin seram bagi setengah orang, tapi bagi aku benda tu mengejutkan tau. Lebih kepada Saya tak expect kan. pagi-pagi kena. Tapi tapi tempat tu pun boleh kata keras juga lah. Tempat tu, college tu. Sebab itu kan, nak bandingkan antara college tu dengan college KPTM, antara dua college yang aku pernah pergi yang memang banyak benda seram-seram berlaku lah. Tapi aku tak boleh nak ceritakan semua malam ni, nanti kira macam habis idea untuk next. Tu yang apa? Yang cerita member Cerita member aku tak baca. Jap. Cerita member aku. Ada dia ada hantar dalam DM lah. Okay, ni cerita dia lah, cerita dia. Member aku ni nama dia
Nuruddin Afkar. Dia kawan rumah aku lah. Housemate aku masa diploma dulu. Kat KPTM dulu lah. Memang close dengan aku juga lah. Cerita dia macam ni. Dia kata, okay, kisah ni berlaku sewaktu aku berusia awal 8 tahun. Pada ketika itu, waktu sudah lewat malam. Aku tidur di bilik ibu bapaku bersama mereka. Semua sudah pun lelap termasuk aku. Woi, ayat dia ni macam buat karangan ni. Tiba-tiba aku lagi feel Tiba-tiba aku terjaga dengar sesuatu. Aku tidur betul-betul di bawah tingkap. Aku bangun dalam keadaan bilik yang gelap gelita mematikan keadaan sekeliling. Ibu bapaku masih nyenyak tidur. Aku diam dan menumpukan perhatian kepada apa yang aku dengar sebentar. Tiba-tiba aku terdengar tingkap di atas kepalaku diketuk beberapa kali. Aku terdiam. Perasaanku bercampur baur ketika itu. Takut ada, risau pun ada. Tapi perasaan yang paling kuat adalah perasaan yang ingin tahu. Aku tersangat ingin tahu siapa yang sedang mengetuk tingkap pada waktu tengah malam macam ni. Aku perlahan-lahan mendekati tingkap dan mula membuka tingkap untuk melihat siapa rumah. Mataku bergerak ke kiri dan ke kanan. Apa yang kulihat hanyalah suasana gelap gelita kampung. Lagi pula tiada lampu di luar rumah yang terpasang. Apabila aku menyedari tiada siapa yang berada di luar, aku segera menutup tingkap kerana perasaan seram secara tiba-tiba pantas menyerang diriku. Lantas aku tarik selimut yang membaluti seluruh tubuhku dan aku tertidur sampai ke pagi. Itulah kisah misteri yang pernah aku alami sewaktu kecil dahulu. Sampai ke dewasa aku tak pernah lupakan. Oh, ini lebih kepada misteri ya. Sebab tingkap dia tiba-tiba diketuk and then dia buka tak ada orang. Tapi benda macam ni kadang-kadang biasa berlaku juga kan. Sebab berlaku macam tiba-tiba kita kita dengar macam tu, kita buka tapi tak ada orang. Lepas tu kita sedar kita seorang. Biasa juga benda ni berlaku kadang-kadang. Mungkin sebab benda ni pisang ke dia nak main-main kan. Dia tengah bosan-bosan. Kadang-kadang benda tu saja dia saja nak nak kacau, kacau. nak usik-usik, nak main-main. Jadi kalau ni tak payah layan lah. Kalau layan Kalau kita melayan dia lagi seronok pula kan. And then betul dia jadi macam kita tak boleh nak predict benda tu. Takut sama ada dia akan jadi ganas ataupun dia akan jadi betul, main-main betul. dengan Sebab tu kalau kita dengar macam tu kita tak boleh nak tegur kan benda macam ni. Kalau tegur kalau ada ilmu tak apa, ni tegur tak ada betul. apa. Oh ya, main redah pun tak boleh juga kan. Better sengak buat bodoh kan. Betul lah. Okey tu. Betul. Ada lagi ke cerita yang nak dikongsikan? Tak ada. Ada lagi? Ada. Tapi nak buat malam ni ya. Ikut lah, simpan dia. Ikut kau. Kau rasa nak cerita malam ni boleh atau kau nak cerita untuk next episode pun aku tak kisah. Ini nanti dah dapat. Yang ni jadi kat member dulu. Okay. Nak tanya orang balik. So, jadi untuk malam ni kita dah habis lah. Okay. Yeah. Okay, so untuk malam ni kita bersurai dahulu. Kita tutup dulu rancangan kita. Terima kasih kepada Hilmi. Okay. Yeah. Terima Thank kasih you. kepada Hilmi. Semoga kita jumpa lagi. Kita kalau ada lagi nanti aku jumpa kau lagi lah. Yes. Terima kasih. Sembang lagi sembang. Terima kasih kepada semua yang dengar.
Uh, Selamat berpuasa semua. Dan itu saja daripada kami dan terima kasih dan terus mendengar Akira Ronin Podcast. Bye-bye.